Sebelum tu sikit. والجاري كالرافد والكلتان 500 رتل للبغدادي تقريبا فلا يضر نقصان رتلين ويضر أكثر وقد رهما بالمساحة في المربع ذراع ربع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المبول كالبئر ذراعان عمقا وذراع أرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل في الشرب. فصل في الاجتهاد إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. فصل في الأواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Iaitu pada kata mu'alif. Cek kedok ni. Suara kedok. ونفعنا الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Iaitu katanya mu'alif, au bimiskin au kudurati turabin fala. Ni huraidah kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian wal jari karrakidi. Wal jari dan bermula air yang mengalir. Wal jari dan bermula air yang mengalir. Karrakidi seumpama air yang tenang. Karrakidi seumpama air yang tenang. Seumpama air yang tenang. Apakah maksud wal jari dan bermula air yang mengalir? Air mengalir ni macam umpama air sungai, air longkang, mengalir dah ni. Karrakidi seumpama air yang tenang. Yani air yang tidak bergerak, hanya berada dalam satu bekah. Apakah wajah syabah? Kerana di sini ada tashbih. Wal jari karrakidi. Karrakidi seumpama air yang tenang. Ini berlaku tashbih. Maka wajah syabahnya, tempat bersamaan dia air. Dari air fi jami'i. Fi jami'i. Ay fi jami'i ahkamihi. Ahkamihi as-sabiqati. Ahkamihi as-sabiqati. Ahkamihi as-sabiqati. InsyaAllah terjemahan dia fi jami'i pada keseluruhan. Ahkami hukum hakam. As-sabiqati
yang berdia as-sabiqati berdia yang telah terdahulu. Kau tak masuk tak? Tak ada, tak ada. Kemudiannya katanya, apa maksudnya wal jari karrakidi? Dan bermula al jari. Air apa dia? Al jari air yang mengalir, karrakidi seumpama air yang tenang. Pada mana? Pada hukum hakam yang telah tersebut. Mana hukum hakam yang tersebut? Pada dulu. Iaitu tulis contohnya iaitu masalah jikalau kurang daripada 2 qalah maka mutanajis dengan semata-mata jatuh najis. Contohnya apa dia? Yang ini dengan semata-mata jatuh najis maka apa dia? Mutanajis. Dengan semata-mata jatuh najis maka apa dia? Mutanajis. InsyaAllah. Lagi apa lagi contoh dia? Contoh dia lagi ialah jikalau dia cukup 2 qalah maka tidak mutanajis melainkan dengan apa? Dengan perubahan. Soalan Musa. Melainkan dengan perubahan. Lagi apa lagi? Iaitu jikalau dia hilang perubahan dengan diri sendiri maka suci. Tamam? Jikalau hilang dengan apa benda lain tak suci. Wahakaza. Itu makna jami'i ahkamihi as-sabiqati. InsyaAllah. Wal jari karrakiri. Baik, ini masalah wal jari karrakib. Ini perlu dibahaskan lagi. Iaitulah wal jari karrakiri. Mana perbahasan dia? Iaitu perbahasan dia jikalau najis itu berada pada air yang apa dia? Air yang mengalir. Tamam? Maka najisnya itu ada 2 keadaan. InsyaAllah. Najisnya apa? Ada 2 keadaan.
Wal jari karrakidi. Di wal jari karrakidi makna apa? Wal jari dan bermula air yang apa? Mengalir seumpama air yang tenang. Pada ahkam as-sabiqah. Air yang mengalir. Jikalau 2 kolah dan ke atas, maka tidak akan mutanajis melainkan dengan perubahan. Faham? Maksud kata apa makna 2 kolah? 2 kolah untuk masalah air yang mengalir bukanlah bimajmu'il ma'. Bukanlah dengan keseluruhan air. Faham insya-Allah? Bukan dengan keseluruhan air. Kiraan 2 kolah untuk air yang mengalir ialah kullu jiryah. Tiap-tiap ombak dia. Tiap-tiap air yang mengalir. Yang laluan air. Ombak dia lah, kita panggil ombak. Itu dikira apa? Adakah 2 kolah ataupun tidak? Maka nak dikira 2 kolah itu, masalah kalau kita katakan 200 liter. Masalah 200 liter. 260, 218 apa semuanya. 200 liter. Kalau kita ada 200 liter, macam mana nak kira air yang mengalir itu adalah 2 kolah ataupun tidak? Yang ini dikira pada tiap-tiap laluan air. Ini ombak air. Tamam? Ombak apa? Ombak air. Maka dikira daripada 3 segi. Dalam, panjang, lebar. Bi ab'adihi thalatha. Kalau darat 3 tu sampai tak 2 kolah. Faham insya-Allah. Jikalau sampai, maka hukumnya 2 kolah. Mana kata bukan contoh, ni laluan air. Contohlah ni laluan air. No? Faham tak? Bukan kira 2 kolah tu daripada sini ke sini. Faham tak? Dikira 2 kolah itu untuk air yang mengalir adalah tiap-tiap ombak. Nampak tak? Tiap-tiap ombak air. Bila ombak, satu ombak tu, dikira 3 segi. Dalam, tepi, tepi dan panjang. Adakah lebih 2 kolah ataupun tidak? Adakah isi padunya itu sama dengan 2 kolah ataupun tidak? Faham insya-Allah. Maka, jikalau isi padunya itu satu ombak itu bersamaan dengan 2 kolah, maka mengambil hukum 2 kolah. Yakni dia tidak akan mutanajis melainkan dengan perubahan. Adapun kurang daripada 2 kolah, maka maka yang ikut hukum sebelum, maka mutanajis dengan semata-mata pertemuan najis. Bertemu dengan najis. Cuma kira 2 kolah tu bukan bukan keseluruhan air. Tapi tiap-tiap ombak. Maksudnya apa? Tiap-tiap ombak hukumnya lain-lain. Tiap-tiap ombak hukumnya apa? Lain-lain. Mana hukum ombak ni tak sama dengan ombak ni. Ombak ni tak sama ni. Sebab apa? Masing-masing mengambil hukum. Ni kurang 2 kolah atau lebih 2 kolah. Ni kurang 2 kolah atau lebih 2 kolah. Andai kata masalah, air tu tempat air luas. Kemudian jadi kecil. Tempat dia berdiri kecil. Tamam? Ataupun ada penghadang di bawah. Tamam, Syekh? Maksudnya apa? Mana pen? Bukan pen ni, pen marker sayang. Mana saya dah. Andai kata, ni air. Ni 2 kolah. 2 kolah. Tiba-tiba dia kecil ataupun ada bahagian yang tersumbat. No, ada bawah tersumbat. Tamam, Syekh? Wadah insya-Allah. Maka menyebabkan bahawa di sini bila kita kira sini tidak tidak cukup daripada sudut 3 segi. Tak cukup 2 kolah. Maka hukum semua lain-lain. Ni kira 2 kolah, 2 kolah, ni tak cukup 2 kolah. Ada insya-Allah. Mafhum? Kira ombak. Kita tengok ombak.
Nampak tak ombak? Di Pakar, kalau di sini Sama juga. senang dong. Sungai ni macam mana nak kira dia? Ini seperti air tenang. Ha? Ini seperti air Dok, mengalir. mengalir lah. Kalau kita tengok gitu masih tak mengalir. Dia macam ni, Syekh. Air ni kat mana pun dia tak mengalir. Cuma apabila air yang tenang ni, tak kala air yang tenang ni, dia apa mengalir dalam keadaan perlahan, maka dikira tidak mengalir. Itu kata para fuqaha. Dia mengalir kat mana air ni. Faham tak? Bertali air lah. Dia mengalir tahlil. Faham tak? Air ni dia tak mengalir macam mana pun. Jadi kalau air di sungai tu, dia mengalir. Jadi kita takdirkan dia setiap bergeraknya air. Kalau kita tengok, contohlah. Air ombak di pantai tak? Satu. Itu satu perjalanan. Maka kalau sungai macam mana? Sungai dia jalan straight lah. Andai kan kata kalau dia adalah ombak. Itulah dikira jiriah dia. Apa dia jiriah dia? Perjalanan air tersebut. Wadah insya-Allah. Boleh buat macam ni. Andai kan air di sungai tu ada ombak. Setakat tu lah dikira apa jiriah dia. Jiriah dia apa? Iaitu perjalanan air. InsyaAllah. Kalau macam sungai tak bahan orang sungai tu kalau semua jiriah ada. Ada Hmm. Kalau kita nampak jiriah. Takdirkanlah dia punya ombak. Andai kata air tu berombak. Jiriah dia lah. Daripada 3 sudut. Air yang mengalir tu. Tak? Mengalir tu. Takdir lah. Satu. Tinggi. Dalam dia. Panjang. Lebar dia. Kira lah. Lebih tak dua lah. Daripada tiga sudut tu. Kali lah. Ni depan dia sebut. Cara nak tengok. Tapi yang dalam masalah ni, dia kira apa dia? Dia nak kiranya ialah kira dengan isi padu air tu. Isi padu air tersebut. Faham tak? Kalau kita bahasa zaman sekarang, liter lah. Cukup liter tak? Tak? Cukup liter tak liter? Ni berapa liter ni? Liter besar ni berapa liter? 500 Liter 500 liter. mililiter. ML. 1500 Tiba 1500 ml. 1000 liter. Yes. 1.5 liter lah, betul tak? 1.5 liter. Kenapa tak tulis 1.5 liter? Dia nak bagi nampak banyak kosong kot. 1500 ml. InsyaAllah sini. Betul dah lihat. Nampak? Ya Allah, dia takdir. Dengan takdir. Tak? Dia takdir. Ini takdirkan. Walaupun tadi kita salah. Walaupun tadi kita salah. Mana boleh takdir kalau kata confirm salah? Setiap orang yang mentakdir mestilah dia menyangka takdiran dia betul. Anggaran gitu. Supaya ni Dia kata tak siapa, ni kata siapa. dia jenis je. Allah selamat. Kita sebut dia ikut kepada takdir. Takdirkan perjalanan. Tak? Kemudian nak tahu macam mana takdirkan. Adakah sampai ataupun tidak? Dua golah. Maka ini apa nak takdirkan dia? Kembali kepada orang yang ada pengalaman untuk takdir. Untuk orang yang pandai. Kalau kita boleh sendiri. Kalau demo reti, boleh. Cuma dia masalah ni, apabila kita syak, adakah sampai 2 qolah ataupun tidak? Kata kebanyakan fuqaha, apabila kita syak air itu sampai 2 qolah ataupun tidak, maka hukumnya tidak sampai 2 qolah. Fi khilaf. Syukka annahu qullatain am la. Dalam kifatul akhir tersebut. Fi khilaf. Air itu adakah syak sampai 2 qolah ataupun tidak? Fi khilaf. Bahwasanya adakah sampai 2 qolah ataupun tidak? Fi khilaf. Adakah air itu dikira 2 qolah ataupun tidak? InsyaAllah. Dia qolah kan saya mana qolah. Itu kita syak. Kan dia kira qolah. Ayat qolah kita kan. Dah tahu apa. Yang qolah najis tahu. Lu qolah tak? Kalau qolah dari kuasa hukum kan. Tidak. Dia memang khilaf pada para ulama. Air itu syak 2 qolah ataupun tidak? Fi khilaf. Dalam ni ada. Wa masyukka annahu qullatain am la. Fihi khilaf. Maka apa dia? Maka hukumnya ada sebagian ulama mengatakan dikira 2 qolah, ada yang mengatakan tidak. Tidak dikira hukum 2 qolah. Sama lah masalah yang tertanya ni. Kita syak, adakah setiap satu ombak itu 2 qolah ataupun tidak?
Maka hukumnya berlaku padanya ini khilaf masalah. Darat kan? Darat tiga ya. Darat. Maksudnya kira daripada 3 sudut tu, 3 abad tu, adakah bersamaan dengan 2 qaulah atau tidak? Sama ada tak kira daripada sudut panjang, lebar dan juga dalam. Sebab boleh kira dengan bekah. Bekah pun kita boleh kira juga air. Ataupun kira dengan isi padu dia. Isi padu air. Faham? Sekarang cuba tengok ada khilaf. Apa Allah Masya Ahmad. Apa dia? Tengok khilaf. Syamil tak dipakai? Nah, tak dipakai Syamil. Wa ma syukka annahu qullataini amla. Tutup maktabah Syamil tak dipakai? Tak bayar bateri? Buang. Bila ada. Tengok ni. Alah, tak boleh pakai. Sebelah. Qala Sumairi. Tengok ada khilaf. Tapi tak boleh buka. Dalam kitab Bayan. Qala Saimari wa in waqa'at fil ma' najasatu lam tughayyiru. Jika jatuhlah air itu najis yang tidak mengubah. Wa syakka fil ma', adakah syak pada air? Adakah huwa qullatan am la? Hukima bi najasati li anna al-asla fihi qillah. Asalnya apa? Air itu dikira sedikit. Maksudnya Syamilah ni tak boleh pakai. Rasa yang banyak. Rasa yang sikit. Tak ada istilah ayat sikit ke banyak asal. Rasa yang sikit. Syakka fil ma', syak pada air. Rasa yang ayat sikit. Al-asla fil qillah, itulah ayat tu kira sedikit asal dia. Dalam tu banyak. Air kira sedikit asal je. Yang ni asal air tu sampai ke tak 2 qaulah? Tak sampai. Nak al-aslu fil qillah. Asal pada air sedikit. Kemudian apa? Dua syak apa? Dua qaulah itu dia. Bila yakin dengan yakin. Faham tak? Bila yakin dengan yakin. Ada kau orang tasbih ke tu? Allahuakbar. Maaf. InsyaAllah. Maka nak ulang balik. Poin yang perlu ditulis adalah apa? Untuk masalah air yang mengalir, ialah dikira ombaknya. Adakah 2 qaulah ataupun tidak? Hadha huwa syak. Nak ulang balik. Ini poin yang penting. Kalau syak tu kira kilah kan? Syak adakah sampai 2 qaulah ataupun tidak? Syak ada sampai 2 qaulah ataupun tidak? Fihi khilaf. Ini untuk air yang mengalir tu? Tak, kalau khilaf ni apa? Am. Semua umum. Semua umum. Faham? Ulama kata kan hilang kan. Mengikut ulama. Pertama sebab apa? Kedua sebab apa? Apa dia? Kan hilang kan. Ayat yang kedua ada kata ambil 2 qaulah, ada kata yang Yang ni kalau kalau kita ambil kata masalan air daripada dia kata bahawasanya pandangan yang mengatakan Saimari kata apa? Dihukumkan dengan najis. Kerana apa? Air tidak sah apa? Air asalnya al-qillah, air yang sedikit. Kerana najis tu dah yakin jatuh. Allah ada lagi fatwa akhir dah sebut. Najis tu dah yakin jatuh. Tak? Cuma air tu syak sampai 2 qaulah ataupun tidak. Maka dia ambil dia hukmul yaqin. Dan dia dibuangnya hukum syak. Tamam? Tapi kalau sebahagian ulama kata tak. Dia apa? Hukumnya ialah suci kerana mengambil kaedah al-aslu fil ma' at-taharah. Asal pada air suci. Allah insya-Allah. Dalam kifayatul akhir ada sebut. Dia ada khilaf ke? Ada khilaf. Jadi kalau apa nak kalau syak, adakah satu buah ombak itu bersamaan dengan 2 qaulah ataupun tidak? Fihi syak. Selepas daripada takdir lah. Maka apa dia? Jara fihi hadzal khilaf. Berlaku bahawa khilaf ini. Syukka annahu qullataini am la. Wadih? Kalau syak maknanya boleh kita air itu suci. Kalau kita syak, kalau ikut pandangan sebahagian ulama yang mengatakan apabila kita syak air itu 2 qaulah ataupun tidak, maka mengambil hukum 2 qaulah, maka apa dia? Suci, melainkan apabila berlaku perubahan. Buat lampu. Itu kalau bahas dia najis kan. Kalau betul kita ambil wuduk kat sini.
Ini 2 kolam ada. Syok, ini 2 kolam ada. Tapi tak tak dia jadi mana? Kau 2 kolam ada. Kau bahas agak tu. Kalau kita ambil wuduk daripada Ya, tak kolam itu kan. sama lah, lebih asyad. Bahkan lebih teruk, bahkan lebih besar daripada tu, lebih berat daripada tu ni. Kalau najis pun kita bahas masalah ni, boleh ada berlaku khilaf, maka masalah air mustakmal lebih-lebih lagi. Allah insya-Allah. Air mustakmal lebih-lebih lagi. Jadi kita ambil hukum. Mana? Kita tengok kolam ada ni. Syak. Syok, ada ambil hukum. Kita ambil hukum. Ambil kaedah. Ni khilaf. Tu ya. Ada khilaf. Bas. Adakah sampai 2 kolah atau tidak? Maka adakah sama ada mengambil hukum 2 kolah ataupun tidak? Khilaf. Anak siapa yang nak tengok masalah ni khilaf, siapa nama ulama yang berkata dan dalil mereka, tengok Kifayatul Akhyar. Fi hal ghayatul ikhtisar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Mana? Aha. Ikut hukum masing-masing. Setiap jiriah, setiap apa? Setiap ombak dia masing-masing. Setiap perjalanan air tu masing-masing. InsyaAllah. Kalau air laut, cukup tak 2 kolah? Oh pun lah cukup. Air depan pantai. Sebab dia kira apa? Panjang. Panjang sampai ke hujung. Nak berapa tu ombak? Sampai mana? Sampai hujung. Faham tak? Jauh. InsyaAllah. Dalam lagi. Faham tak? Dalam tu tak sama. Antara air yang apa? Air yang berada di tengah dan air yang berada di hujung. Kalau di hujung, bawahnya pasir. Pasir tu dekat dengan air. Jadi tak sama dalam dengan dalam antara air yang di hujung pantai dengan di tengah pantai. Betul tak? Betul. Kalau kita faham yang ni, poin yang pertama sekali, Nabi tahu. Wal jari karrakidi, iaitu air yang mengalir, maka hukum laluan air tersebut, 2 kolah itu dikira dengan tempat laluan air, bukan keseluruhan air. Dah tulis sini. 2 kolah itu dikira apa? Laluan air, bukan keseluruhan air. Yang ni ombak air itulah. Baik, kalau sungai macam mana? Yang ni bayangkan dia ada ombak. Ombak jenis apa? Ombak jenis sungai. Nak insya-Allah. Apa dia? Tak jalal khibrah, perlu pada pengalaman. Perlu pada orang yang bersih hati. Baik. Kemudiannya, apabila kita bahas pula, kalau air itu kurang 2 kolah, air yang mengalir kurang 2 kolah, ingat, air yang mengalir kurang 2 kolah, maksudnya, ni, laluan airnya itu tidak sampai 2 kolah. Wadah insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Mana ni Syekh? Maka ada perbahasan. Jatuhnya najis ke atas air yang kurang dari 2 kolah. Sekarang ni kita jangan duk pergi jauh. Kita nak pergi bahas satu je tajuk. Air yang mengalir. InsyaAllah. Air yang mengalir tu pula, kita nak bahas lagi spesifik yang kurang 2 kolah. Yang ni, laluan airnya itu, satu ombak itu tidak cukup 2 kolah. Maka jatuh najis. Ada 2 ihtimal. Ada 2 kemungkinan yang berlaku. Pertama, najis tu waqifah dan najis tu yang kedua jariyah. Ada makna najis waqifah jariyah. Najis waqifah dan najis jariyah. Najis waqifah yakni najis yang berhenti, tetap pada tempat. Satu lagi najis jariyah, najis yang mengalir. Contoh. Baik, kita ambil tulis poin tu lah. Siap. Mak tulis aja. Cerita saja apa, pening pula apa ni. Pandai-pandai tak boleh sendiri. Sikit. Tengok apa tadi poin pertama tadi? Kita sebut yang poin pertama tadi. Air yang mengalir. Kiraan 2 kolah. Dengan apa? Laluan air. Laluan air tu apa? Ni ombak. Nampak Mat?
tidak dengan keseluruhan air. InsyaAllah. Kenapa dikira laluan air? Kerana para fuqaha menyebut al-jari wa in kanat mutawasilatun hissan lakinnaha mutafasilatun hukman. Yani ada ibarat mutawasilatun hissan, mutafasilatun hukman. Air yang mengalir ni walaupun zahirnya berhubung, pada zahirnya berhubung, kan sama kan? Mana pada uruf kita tengok, sama je air tu. Faham? Mutafasilatun hukman, tetapi dia dikira apa Syekh? Dikira berpisah. Tamam? Lepas tu para fuqaha ada apa? Mutawasilatun hissan, mutafasilatun hukman. Apa dia mutawasilatun hissan? Yang ni nampak mutawasilah, ini berhubung pada rupa. Nampak macam satu sekaligus je. Kenapa nak beza-beza kan? Ni ayat ni lain, ayat ni lain, ayat ni lain. Sebab tak nampak zahir sama je. Ayat yang sama kan? Faham? Bukan macam kolah DB1 dengan DB2. Kan memang betul-betul lain-lain. Katanya mutafasilatun hukman. Tetapi pada hukum lain-lain. Ombak ni tak sama ombak ni. Ombak ni tak sama ni. Hakadha qalahul fuqaha. Macam ni disebut oleh para fuqaha. Mutafasilatun hukman. Tu poin pertama. Poin yang kedua. Air yang mengalir. Pertama ada apa? Dua kolah dan ke atas. Ingat maksud dua kolah ni apa dia? Yang ni satu laluan air tu apa? Dua kolah. Kira lain-lain. Maka apa? Tidak mutanajis melainkan dengan apa Syekh? Dengan perubahan. InsyaAllah. Ada mafi iskal. Tak ada iskal. Ayat yang besar. Tidak. Okey. Air yang besar. Satu ombak tu besar. Jadi jatuh najis. Sama ada najis tu berjalan ke depan sekali. Ataupun najis bruf masuk ke tanah. Lekat di tanah. Tak kira. Faham tak sini? Sebab dia masuk konsep dia. Dua kolah. Yang kedua. Yang banyaknya apa dia? Kurang dua qul. InsyaAllah. Apa dia? Ha? Tak apa. Kurang dua qullah. InsyaAllah. Baik, bila kurang dua qullah macam mana? Maka di sini tengok dulu. Ada kalanya najis tu dia jariyah. Bukan amal jariyah. Najasatun apa? Jariyatun. Najasah apa dia? Jariyah yakni apa dia? Berjalan tau. Mengalir. Najis tu mengalir. Tak mengalir je nak sini. Yang ni ikut ombak. Maka apakah hukum dia? Hukum dia apa dia? Kita kena lukis gambar. Bayar tu pergi pen. Warna merah, warna hitam. Apa yang ada? Tak ada jatuh. Mana bukan ada banyak-banyak? Ni kot. Dua kolah tak faham. Ayat. Jadi beri tak beri. Jadi jangan. Tak. Bang orang tak faham. Ada ayat. Dah, kenapa tak bahas pula? Najis sama ada berjalan ataupun tidak. Sebab apa? Dia konsep dua kolah. Konsep dua kolah tidak akan mutanajis dengan melainkan dengan perubahan. Bas. Kalau ayat tu dua kolah. Jadi jalan. Tak ada masalah. Kalau kat sini berubah tak berubah. Ayat dua kolah berjalan. Masih ikut pada setiap apa? Setiap perjalanan, setiap ombak hukum masing-masing. Kalau kata boleh berlaku macam tu. InsyaAllah. Ikut kepada apa? Setiap ombak. Dia boleh berlaku ke? Okay. Sebab mengalir air dia ke sifat dia. Mana? Mengalir air dia? Air dia lah. Oh, sifat dia pula. Ni contoh satu. Bayangkan ada 3 ombak. 1, 2, 3. InsyaAllah. Ada 3 ombak. Dah so faham kan? Kemudian ada 3, nampak je lah. Ombak lah. 1, 2, 3. Bukan main nombor lari. Okay. 1, 2, 3. Okay, bila 1, 2, 3.
Jatuh najis yang berjalan. Jatuh di mana? Contoh jatuh nombor 2. Okey. Najis apa ni, Simi? Tahi. Ni najis orang yang selalu tinggal kotoran di video. Orang yang dulu-dulu. Jahat adabnya dengan apa, dengan DB2. No? Nampak tak, Arash? Jadi kalau main sini, kena basuh. Faham? Kan, Arash? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bila jatuh najis. Najis tu berjalan tak? Berjalan. Macam mana nak buat dia berjalan? Dia berjalan macam ni. Macam tu. Okey? Ha? Nampak? Jadi najis nombor 2. Prak jatuh. Kemudian dia berjalan. Maka apakah hukum dia? Jawapannya yang pertama sekali. Tempat nombor 2 ini mutanajis. Walaupun mengalir. Ha? Walaupun mengalir. Walaupun mengalir. Sebab apa? Sebab dia apa, kurang 2 kol. Jadi kita nak sebut hukum pertama apa dia? Yang pertama. Nombor pertama apa dia? Ombak nombor 2 ni. Nombor 2 mutanajis. InsyaAllah. Ombak nombor 2 apa? Mutanajis. Khalas. Ombak nombor 3 mutanajis ke tak? Ha? Kita ambil semua ni siap-siap lah. Nak. Semua tak cukup 2 kolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah roleknya begitulah. Tak? Nombor 3 ni mutanajis ke tak? Najis juga. Sebab dia berjalan kan? Melainkan Syimi pun sebelum sampai ombak ketiga, Syimi terus ambil dengan tangan. Masya-Allah. Insya-Allah. Ombak nombor 3 apa dia? 3 mutanajis. Dan 3 dan 4 dan ilah. Khalas? Faham sini? Ke sini faham dulu. Sekarang ni jangan lupa. Iaitu apabila nombor 2 ni telah berpindah nombor 3, maka tempat ni, air tu memang dah tak ada dah. Air dah pindah ke depan. Tapi tempat dia tu mutanajis ke tak? Tempat dia mutanajis ke tak? Hantar kencing dalam bekas ni. Tak? Lepas tu, air ni hantar pindah tempat lain. Bekas ni mutanajis tak? Mutanajis tak lah? Kalau gitu senang lah. Kencing dalam botol Faham tak? Pindah masuk dalam botol lain. Lepas tu, botol tu terus apa? Boleh buat minum. Buah madu, buah apa semua. Boleh tak kita arah? Betul tak boleh? Sebab apabila mutanajisnya air, maka air tu akan mutanajiskan bekas tersebut. Sebab air tu dia menyebabkan perubahan. Faham tak? Ni air ni. Jadi apa yang nombor 3? Kita sebut setelah berpindah ombak apa dia? Nombor 2 kepada 3, maka tempat itu dia, tempat ombak nombor 2 tu, tempat mutanajis. Sabar dulu. Ni suruh pakai otak. Jangan dia tengok. Nak tengok macam mana ni? Nak. 1, 2. Bila dah pindah, 2 dia dah pindah ke 3. 2 dah pindah ke 3. Bila dia pindah ke 3, maka tempat yang ni mutanajis. Dan airnya mutanajis. Sebab apa tempat? Tempat asalnya suci, nombor 3 ni. Sebab datangnya air, maka tempat mutanajis dengan sebabnya bertemu dengan air mutanajis. Okey. Nombor 2 ni. Apabila pindah, maka hukum tempat itu mutanajis. Baik, adakah dia akan disucikan? Naam. Maka apa dia? Nombor 3. Tempat mutanajis itu, disucikan oleh apa? Ombak yang berasal daripada nombor 1. Sebab apa? Sebab kata air tak cukup 2 kolah. Ni air pertama. Sebab air ni apa? Air apa? Wah? Air yang mendatangi, air warid. Apa tempat mutanajis itu disucikan dengan air dari tempat apa? Nombor
Nombor 1. Faham ke tak Imat? Ha? Faham lah? Oh. InsyaAllah. Bila air daripada nombor 1 tu, pindah nombor 2. Fuh. Tempat ni suci. Ayat tu suci tak? Air tu suci tak? Maka air tu suci tetapi tidak menyucikan. Pasal apa suci tidak menyucikan? Kerana air tu dikira untuk apa? Menyucikan tempat yang mutanajis. Air yang digunakan untuk menyucikan tempat mutanajis, namanya air yang apa? Musta'mal. Musta'mal dia, air musta'mal yakni digunakan untuk menghilangkan najis. Sebab tu kaedah untuk masalah air apa yang dikira untuk buang najis. Dia gini je Syekh, nak mudah. Tak? Kalau contoh ni bekas. Hantar basuh najis. Ada najis tokor, betul tak? Hantar pun basuh. Maka air tu dengan apa? Dibuang apa? Air tu memperjalankan akan najis tokor tu. Maka air tu mutanajis sebab apa? Bawa najis. Sekarang andai kata sudah tidak ada lagi ain najis. Ain dah tak ada. Yang ada apa dia? Bau masalan ataupun rasa tempat tu. Masih ada bau ataupun rasa. Ataupun tak ada tiga-tiga. Tamam? Anta pun datangkan air. Air yang mengalir selepas tu. Air tu air apa? Air dikira untuk menghilangkan najis. Air tu air apa? Air musta'mal. Itu namanya rusalah. Sebab tu kalau ingat beli syarat rusalah, di antara satu syaratnya apa? Tahural mahal. Wa rusalatun qalilatun mufassilatun bila taghayyuri wa waznin wala ziyadati bila taghayyurin wala ziyadati waznin ay munfassilah. Air itu dia tidak ada penambahan apa? Berat. Bahkan juga tempat tu telah suci. InsyaAllah Syekh. Jadi apabila air nombor 1 ni pi kepada air tempat nombor 2, maka menyucikan tempat nombor 2. Kemudian air yang asal nombor 1 ni duduk dekat tempat nombor 2, air tu jadi apa dia? Air apa dia? Musta'mal, yakni air apa? Rusalah. Wa takun ba'daha fi hukmi al-rusalah. Kemudian air nombor 1 ni bila pi nombor 2 setelah daripada rusalah tadi, maka air tu dia suci lagi menyucikan. Tak ada bahasan dah lah. Boleh faham tak Syekh? Ya. Kita nak tulis lagi. Banyak lagi bateri. Tempat mutanajis, saya rasa nak berhenti awal lah tu. Tempat mutanajis itu disucikan dengan air daripada tempat nombor 1. Kemudian nombor 5, apa dia? Air tersebut apa dia? Suci lagi, suci tidak menyucikan. Air itu air ni lah. Ni rusalah. Ada soalan? Yalah. Ni cuma takrifik lah, otak lah. Tak? Tak tengok depan, tengok dan ke tak takdir dengan otak. Kita kan bas bila dia suci dulu. dan suci dulu sebelum fikir. Binatang ni laju. Melainkan hantar apa? Ambil barakaman hantar slow motion kan. Tu. Tu. InsyaAllah. Kalau nak takbir lah. Sebalu. Tak urai lagi. Bahaya juga lah. Sebab dia takrir apa? Akli. Bila faham tak? Air nombor 1 ni pindah nombor 2. Maka air tu jadi rusalah, betul tak? Nombor 2 pergi nombor 3. Hak nombor 1 ni, air nombor 1 ni datang pula nombor 2. Faham tak? Tak ada bahasan lah sebab tempat tu dah suci. Jadi tak ada istilah apa? Dah mengangkat apa? Najis dah hilang dah. Tempat pun dah suci dah. Jadi bila air nombor 1 pergi nombor 2, suci lagi menyuci kan? Tak ada bahasan dah. InsyaAllah. Harap-harap anda faham lah. InsyaAllah. Baik nanti dengar balik rakaman. Ada kalau lagi yang tak ada ni. Apa yang tak ada? Tak ada lagi lagi ni. Cuma Bahasan.
Cuma, ada satu cuma. Air rusalah. Nombor 2 tidak? Air nombor pertama pi pada nombor 2. Maka jadi bawa rusalah. 2 pi pada nombor 3, 3 pi pada 4. Air yang sama tu kekal apa? Suci tidak? Menjadikan air rusalah, ini musta'mal. Walaupun dia berpindah-pindah tempat. Cuma dia akan suci bila? Bila pi pada apa? Pada satu bekas yang menyebabkan cukup 2 qolah, maka dia akan kembali pula jadi mutlak. Tak berubah. Ha? Kalau tak berubah. Memang tak berubah dah rusalah. Nak berubah sebab apa? Kan hujung kan. Hujung tu ada ayat kata. Aha. Ayat kata tu. Kalau ada kolah, kalau yang berubah, apa yang berubah? Nak berubah dengan sebab? Jadi dia kan tidak semua. Tamam. Okey. InsyaAllah. Okey. Jelas sini insyaAllah. Ni. Jadi apa poin dia? Ombak nombor 2. Kita ulang balik. Saya ringkas laju. Ombak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi jatuh najis nombor 2. Pak. Jatuh. Kemudian dia berjalan. Jadi bila dia jatuh sini, air sini mutanajis, tempat pun mutanajis. Kemudian dia nombor 2 ni pindah nombor 3. Tak? Maka nombor 3 ni mutanajis, air mutanajis. Air mutanajis lah. Tak? Tempat pun mutanajis. Hak nombor 2 ni, dia bila tempat mutanajis, air dah tak ada dah. Mai pula air daripada nombor 1. Pak, datang sini. Maka apa? Menyucikan tempat. Air tu jadi bawah rusalah. Sebab apa? Air tu dikira mengangkat, menghilangkan najis. Yang ni menghilangkan tempat yang najis tu. Tak? Kemudian air rusalah tu berjalan nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tetap rusalah. Tak? Maka kalau nak dobit mudah dia macam mana? Bila tengok air yang bawa najis, selepas tu rusalah. Selepas tu suci. Faham tak, Syekh? Rusalah. Kemudian lepas habis nombor 2 ni, rusalah ni pindah sini dah. Maka nombor 1 datang sini. Maka 1 datang sini, tu tak ada bahasan. Sebab apa? Air yang datang sini, tempat dia suci, memang itu mutlak. Tekan mutlak. Maka kalau ni najis, ni rusalah, ni mutlak. Sampai habis. Baik. Apabila begitu, najis jalan. Maka bila akan suci? Macam ni lah cara penyucian lah. Tunggulah. Sampai bila? Sampai masuk ke tempat yang dia, yang besar, seperti takungan, yang menyamai 2 qolah. Nah, tak? Habis cerita dia. Habis semua cerita ni. Najis rusalah mutlak. Masuk satu takungan yang besar yang cukup 2 qolah, maka kembali kepada apa? Perubahan ada ataupun tidak. Ghalibnya tidak ada perubahan. Khalas. InsyaAllah, Syekh. Kemudian najis ni boleh padang lagi. Nak pada atas lah. Ambil gambar tu. Kalau 2 kolah, berubah air tu berubah. Mutan najis ha? Bila masuk dalam takungan 2 qolah? Kan? Air tu Mengalir? mengalir 2 kolah. Air 2 kolah tapi berubah. Aha. Aksi tu ni tak? Tak. Sama juga. Contohnya air tu 2 qolah. Tak? Najis tu mengalir ke tak? Berubah. Baiklah, mengalir ke tak? Mengalir. Najis tu bergerak. Faham tak? Bila najis tu bergerak, maka berubah. Ada air yang datang selepas tu tak? Dapat tak menghilangkan perubahan tu? Kalau dapat, dah dia benda ni dia faham. Sebab dia apa? Yang ni dia petakir ni sebab apa? Sebab mujarrad bertemu. Adapun masalah apa? Mutanajis 2 qolah, maka itu mudah faham sebab apa? Sebab dia 2 qolah dan dia sebab dia apa? Dia akan berubah. Sifat tu barulah berubahnya hukum. Jadi kalau kata berubah 2 qolah, tak? Banyak najis. Kemudian dia akan pergi depan. Yang ni mutanajis. Air yang belakang ni menghilangkan tak? Hak ni. Kalau boleh menghilangkan belakang ni, tak? Maka suci. Sama juga masalah ni. Faham tak? Kadang-kadang najis tu banyak menyebabkan air selepas tu pun tak dapat buat nak sucikan lagi. Sebab dia berat. Najis tu berat. Jadi apa? Tak boleh ubah lah. Sebab masalah air yang digunakan untuk menyucikan najis, walaupun dia 2 qolah, dengan syarat satu ya. Tidak ada perubahan. Kat sini dia sebut. Salah.
bateri berapa? 3. Belah. Memang lah. Kemudian satu, dua. Kemudian apa dia? Nombor 2. Najasatun waqifatun. Najis apa dia? Yang apa? Yang berhenti. Mana surah dia? Surah dia lagi senang. Yang ni senang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi najis tu jatuh pada nombor 2. Perak. Dan dia tak bergerak. Dia sabit di dalam muka bumi. Puff. Itu. Betul, ada orang ikat. Cimi ikat. Cimi jatuh, cimi ikat. No? Rajin cimi. Ataupun dia terpacak. Tasbih cimi tu. Takut tasbih akli. No? 1, 2, 3. Tu senang. Apa dia? Bahasan dia? Perbahasan dia ialah apa, Syekh? Maka nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 mutanajis belakang. Nombor 2 ni air pertama ni datang. Dia kata. Air pertama ni mendatangi air yang kedua. Jadi sucilah sebab air sedikit datangi. Jawapan tidak. Kerana apa? Najis masih ada. Air rusalah syaratnya tempat sudah bersih daripada najis. Tak bersih lagi. Lepas tu sampai bila? 4, 5, 6. Tiba-tiba apa dia? Masuk. Ada apa? Ada 2 kolah. Ni mutanajis. Betul tak? Perak masuk sampai cukup 2 kolah. Kalau sampai 2 kolah, tidak ada perubahan, maka suci. Kerana kita sebut, kalau air tu sampai 2 kolah, sama ada daripada mutlak, atau mustamal, atau mutanajis. Kelas? Kalau dia ni yang ke-6 tu 2 kolah. Boleh? Yang pergi di Oh, jiwa jadi besar pula. Begitu. Yang ni kalau boleh jadi ombak dia sampai cukup 2 kolah, boleh. Kalau nombor 5 tu besar, lepas tu nombor ni ada kecil mula. Oh, dia dah berhimpun nak 2 kolah, kemudian jadi kecil balik. Maka jawapannya apa? Telah suci. Sebab kita sebut bila sampai 2 kolah, kemudian kita asingkan balik, boleh. Tak ada masalah. Ya, betul. Cara dia kena tak ada dalam DB2. Tak ada kat sekolah DB2, cukup 2 kolah, mandi lah. Ayat tulis suci. Dok, tangki ni ada tikus mati. Duk lalu ayak ni mutanajis belaka. Tak ada salah. Tak. Buah ayak, buah dalam timur. Buah dalam bekas, bagi cukup 2 kolah. Bang, boh. Dah dengan syarat 2 kolah tak ada perubahan lah. Bang tu lah. Macam ada orang mati kan, depa apa? Bunuh apa? Laki bini gaduh. Bini tu bunuh laki tu, buah dalam apa? Tangki ayak. Orang lain pakat mandi bau. Ya, kalau tu ni yang asal ni, kalau 2, 3, 4, kalau mesti 2 sampai ke 5 tu sekali sudah. Kita tak dari semua air 2, 3, 4. Tak kira. Dia tak kira, dia bukan kira perubahan sini. Kurang 2 kolah. Bukan kira perubahan. Jadi nak tulis macam mana? Tulis dia najis waqifah, yang ni najis apa? Yang tetap. Sini. Maka ombak 2 dan 3 dan 4 mutanajis. Dan ombak 1 yang datang tetap mutanajis. Dan akan suci bila berhimpun pada 2 kolah. Allahu a'lam. Macam kalau yang jari kan, jari berhubung pada isi tak berhubung pada hukuman. Kalau rokit berhubung pada luar, macam mana nak tahu ayat tu berhubung tak?
Berhubung ke tak? Air tu mengalir lah. Ayat tu berhubung macam ayat yang mengalir. Pada orang kita dapat berhubung. Cuma pada hakikat tak berhubung ada berhubung jenis kan. Kalau ayat berhenti lah, macam datang berhubung tak berhubung. Tengok pada lah kita benda ni sebenarnya dia dapat dengan musyahadah. Maksudnya kita nak tahu air tu mengalir tu apa tengok. Air sungai mengalir, air longkang mengalir. Air apa lagi? Kira mengalir lah. Ada apa air tak mengalir ni macam air tok dalam besen. Dia tak mengalir. Kolah. Kolah. Mengalir ke tak? Mengalir ke tak? Huruf kita tak panggil mengalir. Sebab apa? Sebab, cuba kita tengok balik. Kolah ini, dua kolah ni. Sebab apa? Sebab daripada paip. Dia macam gambaran tadi macam tadi. Paip. Kemudian dia akan keluar. Dia akan berhimpun di satu tempat yang cukup dua kolah. Di dua kolah tu macam air yang bertakung. Tak? Air yang bertakung. Jadi kalau kita dah sebut air mengalir, lawannya air yang bertakung. Boleh insyaAllah. Alah, maksudnya nak beritahu kata air yang mengalir, walaupun nampak macam apa semua ni air yang satu. Tapi sebenarnya setiap apa ombak-ombak air adalah dikira air-air yang berasingan. Itu saja. Tak faham? Dia tu gelap oh. Apa dia? Tahan Jimmy. Dobek tu. Tutup. Lai. Bukan Padam.